Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada hari ini, jom kita lihat paparan ini. Iaitu, apakah huruf yang saya paparkan ni? Di manakah biasa kita jumpa huruf tersebut? Seterusnya, di sini ada beberapa tanda baris. Tanda baris yang biasa kita jumpa di dalam Al-Quran. Agak-agak semua, apakah huruf dan tanda baris tersebut? Baiklah, huruf yang saya paparkan ni dan juga tanda-tanda baris yang saya tunjukkan ini adalah berkenaan pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama berkenaan hukum nun sakinah, iaitu nun mati, nun yang bertanda mati. Di paparan tadi ada kan huruf nun yang tidak berbaris. Itu adalah nun sakinah ataupun digelar nun mati. Kita lihat seterusnya dan juga hukum tanwin. Tanwin kita lihat pada paparan sebentar tadi adalah ada tanda tanwin berbaris atas, tanwin berbaris bawah dan juga tanwin berbaris hadapan. Bila kita lihat dulu kepada hukum nun sakinah, iaitu nun mati. Ini adalah contohnya nun. Huruf nun atasnya ada bulat, maksudnya nun ni bertanda mati. Ataupun satu lagi, hanya nun sahaja, tidak ada bulat di atas. Dua-dua ini disebut nun sakinah ataupun nun mati. Baiklah, nun sakinah bertanda sukun atau tidak. Inilah dia ada bertanda sukun. Yang ni satu lagi dia tidak ada tanda sukun. Itu maksud nun sakinah. Baiklah, seterusnya. Nun sakinah juga adalah nun yang tidak berbaris. Maksudnya dia tiada baris lah. Tanda bulat ni bukan tanda baris, adalah tanda mati. Jadi tanda baris adalah seperti baris atas, baris bawah, baris hadapan. Pada nun sakinah dia tiada baris. Baiklah, seterusnya. Nun sakinah ataupun nun mati kekal pada bacaan dan tulisan. Sebagai contoh, min ahli. Kekal pada bacaannya. Min. Jadi kita jelaskan kepada min. Adalah kita sebut kat situ. Cuma kita ada sebut bunyi dia. Bunyi pada nun mati. Min. Jadi dan juga ada kekal kepada tulisan. Maksudnya dalam tulisan pun kita nampak ada huruf nun mati. Ini adalah contoh. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada hukum tanwin. Apa itu tanwin? Inilah tanwin berbaris atas, tanwin berbaris bawah dan juga tanwin berbaris hadapan. Tanwin adalah nun tambahan yang bertanda sukun. Nun tambahan yang bertanda sukun. Macam mana nun tambahan kat sini? Kita nampak bentuk tanwin je. Nun tambahan tak ada. Kita lihat sebentar lagi. Tanwin, ia wujud dari segi bacaan. Dalam bacaan kita ada sebutlah bunyi tanwin. Tetapi tidak wujud dari segi tulisan. Maksudnya huruf nun tambahan ni pada bacaan ada tapi pada tulisan tak ada. Sebagai contoh, hisaban. Perkataan hisaban, ada tanda tanwin di sini. Pada huruf ba ada tanda tanwin. Asal perkataan hisaban adalah hisaban. Ba pada atas. Selepasnya adalah huruf nun. Ini perkataan yang sebenarnya adalah nun bertanda mati. Inilah nun tambahannya. Nun bertanda mati. Jadi, dia kata kat sini,
wujud dari segi bacaan. Okay, bacaan maksudnya kita tekanlah bunyi tanwinnya hisaban. Tapi pada tulisan tiada sebab nun mati akan dibuang diganti kepada baris 2 atas. Okay, digantikan pada baris 2. Jadi nun ni disembunyikan. Inilah yang bermaksud wujud dari segi bacaan. Tapi dalam tulisan tiada. Dibuang, digantikan baris 2. Okay, seterusnya kita masuk kepada contoh. Contoh ayat nun sakinah iaitu nun mati. Okay, contoh ayat untuk nun sakinah adalah seperti yang pertama an-nafsi. Okay. Kita nampak kat sini ada nun sakinah ataupun nun mati. Ini adalah contoh untuk nun sakinah ataupun nun mati. An-nafsin. Seterusnya yang kedua, solatihim. Okay, di sini ada nun mati. Okay, untuk contoh tanwin. Okay, inilah contoh tanwin seperti syai'in. Okay, tanwin ni pada in. Okay, asal perkataan syai'in adalah syai'in. Ada nun bertanda mati, nun tambahan. Okay, bila? Tapi ditukar menjadi tanwin baris 2. Jadi yang asalnya ni ditukarlah. Okay, jadi kita akan guna perkataan yang inilah syai'in. Seterusnya contoh yang kedua azimun. Okay, tanwin berbaris hadapan pada huruf mim. Asal perkataannya adalah azimun. Okay, ada nun tambahan. Okay, mim berbaris hadapan sebenarnya. Okay, ada nun mati, ada nun tambahan di akhir. Jadi ditukar kepada dibuang nun bertanda mati digantikan tanwin berbaris hadapan. Okay, seterusnya kita masuk kepada hukum nun sakinah, iaitu nun mati dan tanwin ada 4 iaitu yang pertama izhar iaitu menyatakan bunyi. Yang kedua, idgham, iaitu memasukkan bunyi. Yang ketiga, ikhfa, menyembunyikan bunyi. Seterusnya, yang keempat, iqlab, menukarkan bunyi. Baiklah semua, untuk hukum nun sakinah dan tanwin ini, kita akan belajar pada pembelajaran akan datang. Okay. Kita ingat dulu, hukum nun sakinah dan tanwin ada 4 bahagian. Okay, kita akan sambung untuk yang kita ambil dulu bahagian yang pertama untuk pembelajaran akan datang iaitu izhar, iaitu menyatakan bunyi. Baiklah semua, saya harap semua pelajar faham mengenai penerangan saya berkenaan hukum nun sakinah ataupun dan tanwin. Okay, saya harap semua rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasulullah, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.